Assalamualaikum. Salam sejahtera semua ke. Moga korang semua sihat, moga korang semua ceria hari ni kan. So korang tengok lah saya ni latar belakang baru. Ini kebun suami saya, dia punya kawasan. Sekarang tengah sibuk dengan timun. Ni tengah keluar timun dah ni, tengah banyak. Okey. So tengah sibuk dengan timun, kutip timun. Sebabnya timun nak kena cepat kan. Dia satunya pokok dia cepat. Dalam masa tempoh 2 bulan je dia punya penghasilan tu. Lepas tu nak kena kutip cepat sebab dia besar cepat. So kita kena kutip cepat-cepat. Kadang-kadang 3 kali sehari, kadang-kadang 2 kali sehari. Bergantung pada buah tu lah. Okey, kalau kita nak dia cantik, macam manis ataupun sedang biji dia tu tak keras sangat, kita nak kena kerap check sebab dia cepat besar. Kadang-kadang kita rasa pagi belum, petang dah. Kan? So macam tu lah. Okey, dari sebab suasana di sini cantik. Lepas tu cuaca tak berapa nak panas hari ni. So saya bersyadang lah untuk record kat sini kan. So suasana baru sikit. Lain ni pada kebun sayur saya, kebun dapur saya dengan kebun bunga saya. Okey. So kerja kebun tak berapa nak banyak sangat. Cuma kutip sarung, kutip buah, sarung buah baru. Lepas tu siram. Lepas tu area bunga tu kita hari ni bagi baja dengan sembur racun serangga. Okey. So saya nak kongsi dengan korang sesuatu yang baru dekat saya punya area ni, iaitu itulah dia. Tu anak ayam batch pertama yang kami orang jaga sendiri. So rasa macam excited sebab kami orang, yelah memanglah kita, macam saya memang ada background sebagai seorang petani, sebagai seorang pembela kan. Jadi tapi yang kita manage kita dengan tangan kita tu, kita tak pernah lagi. So ni kali pertama. So reban ayam tu buat masa PKP pertama kan. Masa tu kami orang masa tu keluar, masa awal PKP yang pertama tu kami orang pun dah habis dengan timun. Masa tu sibuk dengan timun lah dah, tapi dah nak habis dah masa tu. So selepas habis timun tu, suami saya tak ada kerja lain, dia kata buatlah reban ayam. Buat reban ayam. So dapatlah ihsan daripada sahabat-sahabat yang ada ayam banyak. So dia bagi kami orang ayam, ibu ayam, ayam jantan semualah. So yang anak-anak ayam tu semua batch pertama. Yang dalam raga tu ibu pertama yang ngeram. Sebab kita ada 4 ibu. So sekarang salah satu 2 ibu yang ada anak sekarang ni, itulah mak yang ni. Sebab ni telur dia awal sikit. Lepas tu ada accident sikit yang menyebabkan kami orang terpaksa ganti telur. Sebab diorang batch pertama tu banyak telur tu. Sebab diorang pergi, ibu-ibu ayam ni diorang pergi bertelur tempat yang sama. Jadi ada yang bertelur, ada yang mengeram. Jadi telur tu tu lah macam rosak lah. Sebabnya ibu ayam ni bila ada anak dia yang menetas 2-3 ekor, dia terus dah tak nak mengeram. So telur-telur yang lain tu rosak. So terpaksa lah kita rampas anak yang 2 ekor tu, besar sikit tu. Tu anak yang pertama. So kita ambil dan dia sambung mengeram. Tapi yang lain tak ada rezeki, adalah dalam 18 biji lagi. Semua busuk. So kita ganti dengan telur ayam lain. Kebetulan masa tu ibu ayam yang lain pun tengah bertelur. So kita ambil dan tukar. So sekarang dia dah menetas. Lepas tu lah dia sama batch lah kan dengan yang lain. 2 yang tengah ada anak, 2 yang tengah mengeram. So kita itulah saya punya cita-cita, antara impiannya untuk ada sumber makanan sendiri. Selain daripada sayur, ada telur free hari-hari, telur ayam yang orang kata berkualiti lah, yang kita boleh
yang kita tahu dari mana dia, tahu apa ayam tu makan, tahu tahulah yang mana kita jelas datang asal usul dia tu kan. Macam tu. Lepas tu memanglah sekarang ni saya, yalah dia orang tengah ngeram kan, mana ada telur ayam dah sekarang kan. So masih lagi beli telur ayam tapi tak berapa kerap lah. Walaupun kami orang bukanlah egg eater kan. Bukannya penggemar telur sangat. Tapi kalau ada tu memang best. Lain rasa dia telur ayam kampung, kita rebus buat 3 suku tu dengan telur ayam yang kita beli tu. Memang telur ayam yang kita beli tu besar kan. Telur ayam kampung kecil je, tapi rasa dia punya flavor dia lain. Tak tahu nak cakap macam mana. Okay. Lepas tu yang best satu lagi sebab dia free. So tahu ada surprise pagi-pagi bangun pergi tengok ayam. Ada telur ayam. Macam tu. Dia macam dapat hadiah hari-hari. Okay. Tapi yalah yang kampung ni mentaliti dia dah telur sekali, dia mesti kena ada telur tempat dia. So kita tak boleh nak ambil semua. Kita kena, kalau macam hari ni satu tak, kita simpan dulu. Esok ada seketul lagi baru kita ambil yang seketul tu. Kita kena tinggalkan paling tak pun sebiji lah untuk dia. Memanglah dia tak pandai kira, tapi dia ada insting pada telur-telur dia tu kan. Apa yang menarik lagi tentang ayam ni, macam yang saya letak ayam dalam bawah raga bakul sayur tu kan. So oleh sebab saya yang bagi makan hari-hari, saya yang tegur diorang hari-hari. Jadi macam diorang kan bising kan, anak ayam, diorang kan bising kan kalau diorang sunyi ke apa ke kan. Kadang kita tegur panggil dia cuit-cuit kan, dia jadi terus diam. Lepas tu diorang terus kenal lah kita kan. Kalau jumpa kita tak lari lah, dia jinak lah dengan kita kan. Kadang-kadang terbang kat tangan, seronok lah. Lepas tu diorang makan rumput. Memanglah kita bagi makanan ayam dedak tu, tapi diorang pun suka rumput. Bila kita alih bakul tu dekat petak rumput yang baru, diorang sibuk makan rumput. So seronok lah. Walaupun saya nak makan sumber makanan organik, tapi saya tak dapat lagi sebabnya dedak tu pun ada hormon-hormon dalam tu. Walaupun dia tak adalah makanan sekuat macam ayam bandar tu, ayam daging biasa tu kan. Tapi paling tak dia ada campuran organik semula jadi, iaitu rumput kan. Tak tahulah kalau setengah orang istilah organik tu berbeza. Macam saya, istilah organik tu ayam kampung punya style. Orang kata orang kampung punya style yang lepas, yang diorang pergi makan sendiri, itu. Tapi kita kena perhatikan juga dia pergi makan sendiri tu kat area siapa. Kalau dia dah pergi area orang, tu dah sebenarnya dah macam melampaui garis panduan yang sepatutnya lah kan. Kita sebagai tuan kena pastikan, kena bagi makan pada kita punya ternakan. Jangan sampai rosakkan orang punya kawasan. Lepas tu memanglah dia makan benda segar, tapi bukan milik kita, bukan yang kita sediakan. Itu kita kena jaga-jaga jugalah. Oleh sebab sistem yang saya buat kat sini, saya simpan dalam reban besar tu. Kalau ikut kawasan memang cukup lah untuk diorang pusing-pusing kan. Tapi macam daun segar apa semua tu, apa-apa yang saya harvest daripada kebun ataupun yang suami saya harvest daripada kebun, semua lepas kat diorang. So diorang dapat lah apa situ. Selain tu pun saya cuma bagi sisa dapur, macam yang saya potong kulit bawang ataupun kulit-kulit kentang, kulit-kulit keledek, apa semualah, sayur-sayur tu lah. Kadang-kadang makanan yang kita tak habis kan. Dalam sayur tak habis ke, kita siram air dulu, lepas tu bagi kat diorang. Jangan bagi diorang yang ada perasa tu. Lepas tu bagi makan jagung. Saya rasa itulah paling organik. Lagipun dia bukanlah organik, tapi itulah yang saya mampu bagi. Sebabnya jagung tu pun saya pasti dia bukanlah organik kan. Sebab dia benda komersial. Benda komersial ni susah nak cari yang organik. Kecuali kita tanam sendiri, tu baru organik. So sekarang saya bercita-cita untuk tanam jagung lagi. Macam jagung saya yang lepas tu, saya rasa tu sesuai untuk ayam. Sebabnya first, dia besar, banyak.
dia punya tongkol tu besar, lepas tu dia serangga kurang, lepas tu rasa dia memang tak apa nak berasa sangat kan, tak rasa manis sangat kan, tapi paling tak ayam tak kisah rasa dia apa kan, tapi ayam kenal tu makanan. Macam tu lah. Jadi itulah nak tanam jagung lagi untuk ayam punya makanan. Memanglah saya agak mustahil untuk sediakan diorang punya stok makanan tu sepenuhnya, tapi paling tak kita take over one by one kan. Lepas tu itulah semangat dengan cerita ayam hari ni dengan korang, sebabnya dia satu perkara yang baru dalam hidup saya. Satu perkara yang baru yang mana saya baru cuba, kita baru tahu. Kita jadi macam kalau malam-malam kan, kita rasa nak tidur tu rasa macam ayam ni dah okey ke tak? Selamat ke tak? Lagi ada anak ayam ni kan, risaulah kan. Yelah area kampung, ada biawak lah, ada kucing yang jahat yang makan ayam lah kan. Ada yang itulah macam-macam lah kan. Ada yang musang kepala hitam lah kan. Kita kena jaga bahagian tu. Kita kena sentiasa alert. So kalau ayam tu bunyi lain macam ke, cepat-cepat pergi tengok ayam. Jadi macam seronok lah. Rasa macam lain, ada perubahan dalam hidup kita tu. Rasa macam lain kan. Walaupun rasa makin agak busy kan. Tapi seronok lah sebabnya tak tahulah, saya rasa kalau dapat sebiji telur ayam pagi-pagi pun rasa seronok dah. Macam tu lah. So saya nak kongsikan benda ni dengan korang. Walaupun yelah saya tahu tak berapa nak excited sangat pun kan. Tapi bagi saya sangat rasa macam saya ada tanggungjawab yang lain. Macam tu kan. Kita ada penambahan selain daripada kebun sayur. Kebun sayur pun saya tak apa nak aktif sangat sementara ni, sebabnya saya tak tahu nak tanam apa. Memanglah kan banyak lagi benda yang saya tak tanam. Saya tak ada tanam sawi, saya tak ada tanam macam, saya pun tengah down dengan kebun dapur tu, sebabnya macam terung dia punya penghasilan tu dah kurang. So saya dah cabut pokok. So nampak terang sikit lah kat situ. Lepas tu pokok rozel yang batik tu, saya perasan dia punya buah dia gugur, tak lekat. So saya jadi macam stres cakap, ini sakit mata tengok ni kan. Sebabnya satu, bukan kita punya favourite. Kedua, buah dia tak jadi. Ketiga, rasa macam semak rasa sebab pokok dia besar. Pokok dia memenuhi ruang kan. So bila saya cabut tu, saya tengok-tengok dalam bahagian batang dia tu warna hitam. So cakap, pokok ni sakit rupanya. Mungkin sebab anak-anak ke macam mana ke, tak pastilah. Tapi itulah saya cabut. So setakat ni blank lagi nak isi apa. Saya dah semai rozel yang merah tu, tapi mati. Pagi tadi saya tengok mati. So jadi rasa macam kenapa. So tak ada rezeki lagi yang bahagian tu. So saya dah kosongkan. Tinggallah pokok kacang botol je kat situ. So sebab bila down bahagian tu, tapi saya masih excited untuk cerita dengan korang. Okay. So insyaAllah akan datang ada lagi perubahan yang baru. So harap korang semua doakan saya agar apa yang saya rancang berjalan dengan lancar. Apa yang saya impikan dapat saya capai. Lepas tu saya sangat menyokong kepada anda semua yang tanam pokok sendiri, tanam sayur sendiri, bela sumber makanan sendiri kan. Lepas tu yang baru nak berjinak-jinak, jangan fikir banyak-banyak, tanam je, cari je. Banyak sistem yang bagus untuk yang rumah ada tanah ke, rumah tak ada tanah ke, rumah ada ruang ke, rumah tak ada ruang ke kan. Cumanya kita tahu pokok ni nak kena air, nak kena matahari. Letak tepi tingkap pun tak apalah. Carilah pokok yang shading punya, yang suka teduh. Tak bolehlah cari tomato kan, tomato suka panas. Lepas tu
pada korang semua yang memang dalam tanaman, jangan putus asa, jangan putus semangat, sentiasa insya-Allah sentiasa ada jalan dalam setiap kesusahan kita tu. Okey, sebab susah tu Allah yang bagi, senang pun Allah yang bagi. Okey. So moga korang semua sihat, moga korang semua terus bersemangat. Okey. Jumpa lagi dalam video akan datang. Saya Fatona dari Fatona Little Heaven. Assalamualaikum. Bye.